yang menikah, bertudung, tudung rambut, tambah-tambah lagi, ini lapang ganas. Saya tak tahu kalau kakak-kakak kita di atas tu ada bawa machine gun. Kan dia tembak apa semacam. Tinggal. Ada tak? Tak. Kita Bible, saya dah letakkan bukan. Kita Bible kita. Hari ini wanita Islam bertudung, menutup aurat. Wanita ahli kitab tidak menutup aurat. Siapa yang tinggalkan ayat? Mereka tinggal berapa banyak yang disebut? Berapa? 5, 6, 7. 7 ke 8. 7 lawan Kristian, 7-0. Perlawanan bola sepak tamat, menang kita dah. 7-0. Saya baca satu ayat. Oh, kita tak azan. Kita tak azan. Saya ambil sikit masa dulu. Saya ambil ayat ini, nanti kita fikir kat mana kita jumpa ayat. Tapi saya sebut di dalam kitab Quran, surah Al-Baqarah 229, surah Al-Ma'idah ayat 38. Saya sebut. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di kalangan lelaki tertangkap basah ketika bersetubuh dengan isteri orang lain dalam keadaan lelaki itu pun sudah berkahwin, bunuh kedua-duanya. Dengan demikian kamu bebas berkhianat. Ya? Barang siapa yang melakukan dosa tangan, yang mencuri, potong tangan dia. Lebih baik dia kehilangan sebelah tangan dia daripada tubuh dia Allah lemparkan dia ke dalam neraka atas dosa dia mencuri. Dalam Quran ini disebut sebagai hukum hudud. Tak apa semangat, hudud. Tak ada masalah masuk hudud. Tak payah nak fikir-fikir pasal politik-politik. Ini Islam. Jangan risau. Kalau nak cekik dulu. Dan itu hukum hudud. Walaupun saya datangkan tadi ayat dalam Quran surah Baqarah ayat 229, surah Al-Maidah ayat 34. Tapi saya tidak ambil ayat itu daripada Quran, saya ambil ayat itu daripada kitab ayat. Saya dah baca ayat itu lama. 30 tahun yang lepas, 25 tahun yang lepas saya dah baca ayat itu. Tak percaya? Kita baca Kitab Ulangan bab 22 ayat 22. Ya, Kitab Ulangan bab 22 ayat 22. Jika seseorang lelaki tertangkap basah ketika bersetubuh dengan isteri orang lain dalam keadaan lelaki itu pun sudah berkahwin, isteri dengan suami orang, kedua-dua mereka mesti dihukum mati. Hukum dia mati. Dengan demikian kamu membasmi kejahatan. Tak baik. Kitab Bible kata isteri orang, suami orang. Kitab Bible kata hukum mati. Syarat dia kena isteri orang dan suami orang. Itu syarat hukum dia mati. Ayat yang di bawah lagi, kalau dia belum berkahwin bujang, menurut kitab Perjanjian Lama, ikat kedua-duanya, heret kekayaan ramai, semua penduduk di kota itu membaling dia guna batu dan sebab. Tak payah sebut. Bahkan lebih detail daripada kitab Imamah, kitab Kejadian dan kitab Ulangan menceritakan tentang syarat-syarat mensabitkan wuduk, mensabitkan hukum zina. Masa itu dia tak pakai wuduk lama. Untuk zaman Nabi Muhammad. Kesalahan berzina, syarat yang pertama tadi, dia kena sudah berkahwin, hukum mati. Kedua, datangkan saksi sekurang-kurangnya, saksi 4 mata. Menurut kita Bible 2 orang, 4 mata 2 orang. Syarat saksi itu, dia tidak boleh orang yang minum arak, dia tidak boleh orang yang kaki judi, dia tidak boleh orang yang masuk disko. Tak boleh. Ada di disko tu? Ada. Itu boleh. Orang-orang yang kaki maksiat tak boleh menjadi saksi. 2 orang yang nak menjadi saksi, dia kena ambil seekor lembu jantan yang kuat, yang sehat, yang tidak ada cacat celanya. Dia kena
melakukan korban sembelih lembu itu di depan khalayak ramai, dia bersumpah demi nama Allah, wallahi, sesungguhnya kami bersumpah bercakap benar di sisi Allah. Baru lepas melakukan korban, syarat yang terakhir baru dia boleh masuk menjadi saksi. Itu syarat yang paling berat bila dia melakukan korban di depan Allah. Dan kalau disabit, orang yang dituduh tidak melakukan zina, tidak salah, dia membuat tuduhan palsu. Orang yang menuduh tadi itu, saksi itu yang mesti dihukum bunuh. Berat. Okey, dalam kitab Matius bab nombor 5 ayat nombor 30. Matthew, the Gospel of Matthew, bab nombor 5 ayat 30. Jika tangan kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, yakni mencuri, potonglah dan buanglah tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan kamu daripada seluruh tubuh kamu masuk neraka. Ini bukan kitab Quran. Surah Al-Maidah ayat 38, mencuri potong tangan. Kitab Bible, kitab Matius bab 5 ayat 30, mencuri potong tangan. Orang Kristian tidak berani menghadapi kebenaran. Sampai hari ini, bila ada orang Kristian datang kepada saya dulu masa pilihan raya, banyak orang-orang kafir cerita pasal hukum. Dia takut, apa yang orang Islam ni nak bawa hukum tu saling bunuh orang, potong tangan orang, lepas tu dia sambung-sambung ke belakang dia. Nanti banyak buat sup tangan lah, ayah itu buat sup tangan lah. Nanti batu-batu jalan semua habis. Siapa yang ajar cakap? Kita orang Islam. Cakap kat TV, cakap kat radio, cakap kat sukan, siapa yang ajar? Itu orang Islam. Saya kata, sahabat, kenapa kamu hina hukum hidup? Yalah, kami Kristian, dia kata, kami agama kasih sayang. Jangan kata kamu nak potong tangan orang, nak cepihkan, nak ambil sikit kulit dia, pisahkan daripada badan. Bukan, tidak boleh. Sebab agama kami membawa agama yang kasih sayang. Oh, bengkok. Sahabat, tapi saya tak kata bengkok dalam hati saya. Tak berhemat kalau kita kata bengkok. Tapi saya kata, sahabat, hukum yang kamu hina itu, hukum bodoh itu tertulis di dalam kitab Bible. Dia kata, ya, ya kan? Saya tidak pernah jumpa. Ayah, you tak pernah jumpa. You ambil di kitab Bible, saya bagi you ayat, you baca sendirilah. Bila dia buka-buka, ini satu. Buka satu, ini satu. Aja jawapan. Lepas tu dia pun, tak apalah, lain kali kita cerita. Ini bahan dakwah. Okey. Perbezaan antara Islam dengan Kristian, cara beriman kepada Nabi Isa. Itu saja berbeza. Islam meletakkan Nabi Isa pada kedudukan yang hak untuk dia. Kita tidak boleh meninggikan dia lebih daripada itu, dan kita tidak boleh merendahkan dia kurang daripada itu. Allah memberikan dia pingat darjah kebesaran. Isa mal-Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi rasulun wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani ta'am umzur kaifa nubahu lahumul ayat sumanzur anna yafakun. Ayat lain, innamal Masih ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rasul la takunu salasa. Kita tak boleh meninggikan dia lebih daripada dia Rasulullah, dan kita jangan kurangkan dia kurang daripada itu. Sebab apa? Allah telah menyebut wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia adalah hamba Allah yang dimuliakan daripada dunia sampai akhirat, dan merupakan hamba Allah yang dekat kepada Allah. Ya. Islam memberikan dia status utusan. Kristian beriman juga kepada Nabi Isa. Dia beriman. Saya ada jumpa berdialog dengan ramai orang Kristian. Ada Kristian ni, dia dah jadi macam agama pening-pening lalat. Kenapa saya kata pening-pening lalat? Sebab di satu sudut, golongan-golongan Kristian kata bahawa Isa itu utusan, tetapi dia gambaran Tuhan. Saya boleh, utusan, gambaran Tuhan. Tapi satu pula kata
dia adalah utusan dalam bentuk Tuhan mewujudkan diri dia, mengutuhkan diri dia menjadi manusia. Dan dia itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Itulah kata agama peninggalan. Bukan daripada agama ni, bukan daripada kampung apa ni, Pasir Seputih, bukan. Kata film ni. Dia kampung peninggalan. Jadinya orang Kristian kata dia telah meninggikan Isa lebih daripada dia sebagai rasul. Dia kata Isa itu adalah Tuhan. Oleh kerana Isa itu melakukan beberapa mukjizat, keajaiban. Dia menyembuhkan orang yang sakit kulit. Dalam kitab Luk bab nombor 5 ayat nombor 12. Dalam kitab Luk bab nombor 5 ayat nombor 17, dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dalam kitab Luk bab nombor 5 bab nombor 7 ayat nombor 11, dia menghidupkan orang yang mati. Tetapi dia tidak bawakan ayat itu daripada kitab Bible. Semua kejadian itu Nabi Isa berdoa dan minta kepada Tuhan. Dia tidak menghidupkan orang itu atas diri dia, tapi dia kata yang menghidupkan adalah Tuhan. Dia berdoa sahaja. Itu. Dan Al-Quran kita memberikan beberapa persamaan. Ayat Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 110. Nabi Isa membentuk tanah dengan bentuk seekor burung. Dan selepas itu Nabi Isa meniupkan bentukan tanah burung itu tadi, dan maka jadilah itu seekor burung dengan izin Allah. Dan ayat itu bersambung, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit sopak dan orang yang buta. Dan ayat yang sedikit ke bawah, dalam ayat yang sama, Nabi Isa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Itu persamaan. Itu mukjizat. Mukjizat yang diberi kepada Nabi Isa. Semua itu dilakukan atas dia diberi Allah keistimewaan sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Jadi orang Kristian kata oleh kerana dia menghidupkan orang mati dan ini itu dan sebagainya, boleh bagi orang makan roti 2,000, 5,000 orang, bangsa Israel, dia tadah saja benda ini, dia berdoa dan dia boleh bagi orang makan. Semua itu dia berdoa atas nama Allah dan terjadi. Dan dia kata Isa tidak ada lebih melainkan dia adalah Tuhan. Tapi Islam mensyirikkan umat Islam kalau dia mengatakan kufur bagi orang Islam kalau kata dia Isa itu adalah Allah. Dan saya kata kepada orang Kristian, menurut kitab Bible, Isa bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Kita boleh datangkan banyak dalil daripada kitab Bible yang membatalkan Isa itu adalah Tuhan. Dan antara ayat yang paling utama dalam perintah nubuat, dalam perintah Ten Commandment, dalam kitab Ulangan, kitab Bilangan bab 23 ayat 19. Kitab Bilangan 23 ayat 19, nubuat, perintah Ten Commandment. Dengarlah kata hamba, ayat 19. Allah bukan manusia, dia tidak berdusta. Allah bukan anak manusia, dia bukan insan. Apa maksud ayat dalam kitab Bible? Dia kata Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Yang dikandung 9 bulan 9 hari, dia tak boleh menjadi Allah. Nabi Isa dikandung oleh seorang manusia dan dia lahir sebagai manusia. Dia adalah utusan Rasul. Dia tidak layak menjadi Allah menurut kitab Bible. Kitab Bible. Islam mengharamkan kita menggambarkan Allah. Tidak boleh kita menggambarkan Tuhan. Haram. Dan begitu juga dengan kitab Bible, dia kata haram. Dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 8, kitab Ulangan bab 5 ayat 9. Bab 5 ayat 8 dan 9. Kata ayat itu. Jangan buat patung berhala bagi diri kamu, patung berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi atau di dalam air di bawah tanah.
Jangan sujud dan kepada berhala apapun atau memujanya, kerana akulah Tuhan Allah kamu, dan aku tidak mahu, dan sesungguhnya aku cemburu untuk aku disamakan dengan apa-apa sekali. Allah yang Maha Cemburu. Kitab Bible kata memutuskan haram untuk menggambarkan Tuhan. Antara sifat Allah, Allah Maha mengetahui. Dia Maha mengetahui segala ciptaan dia tahu bila berlakunya itu. Ya. Tetapi Nabi Isa dalam kitab Bible, ya, kitab Matius bab 21 ayat 18, sesungguhnya aku tidak tahu bila perkara itu akan terjadi. Ini bukan sifat Allah. Nabi Isa tidak tahu bila perkara itu akan terjadi. Ini bukan sifat Allah. Mana boleh dia tak tahu ciptaan dia. Nabi Isa yang kata dalam kitab Matius bab 24 ayat 36. Ini lagi hebat ayat. Wahai sahabat-sahabatku, dengarlah perintah ini. Apabila tiba hari itu akan berlaku, tidak ada sesiapa pun di kalangan kamu yang tahu, tidak kamu, tidak malaikat, tidak juga aku. Aku tidak tahu bila berlakunya hari kiamat. Kitab Matius bab 24 ayat 36. Nabi Isa tidak tahu bila berlakunya hari kiamat. Ini bukan sifat Tuhan. Nabi Isa kata, wahai bangsaku, bangsa Israel, tidak ada siapa pun di kalangan kamu yang pernah melihat Tuhan Allah, dan tidak ada siapa pun di kalangan kita yang pernah mendengar dan melihat. Dalam kitab John bab 5 ayat 37. Banyak ayat-ayat di dalam kitab Bible membatalkan Isa alaihissalam. Ini bahan dakwah. Jadi kesimpulannya, kalimat Allah itu kalimat dakwah. Itulah tugas kamu. Kalau senang nak berdakwah, zaman Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad ni Rasulullah, dia ni Habibullah, dia ni ada mujizat yang Allah berikan kepada dia. Nescaya dia boleh Islamkan semua orang ahli kitab. Kenapa tidak Islam semua? Sebab Allah Maha berkehendak. Dia tahu apa perancangan. Ini tugas kamu orang Islam. Ini tugas kamu, baik kamu upah ke, UMNO ke, Perkasa ke, Pekidah ke, tak apa-apa lagi kat belakang. Ini tugas kamu. Bukan tugas mengangkat keris. Tugas kamu berdakwah. Kalau kamu pemerintah yang ulil amri, imamun adil, itulah kamu. Ya? Jadi saya bagi tahu terang sebagai orang Islam, daripada hati saya rendah diri, cukuplah kita sebagai orang Islam berkata terlalu lama. Cukup. Hari ini kita menyaksikan pepecahan umat Islam yang begitu hebat. Sepatutnya kembalilah kamu kepada Islam. Kembali kepada Islam. Jangan atas dasar pangkat, atas dasar jabatan, atas dasar duit, kamu tidak ingat kepada Allah. Kamu tidak pernah bersedekah. Kadang-kadang kamu fikir nak bagi semangat itu Allah, aku ada duit 100 ringgit lah. Kalau aku bagi nanti ada dah lain. Kalau kamu rasa nak bagi, kamu bagi sumbangan. Saya tak pernah dengar orang bagi sumbangan, lepas tu orang yang bagi sedekah, lepas tu dia yang jadi komunitas sedekah. Kalau orang yang bisnes, dia bagi banyak, Allah lagi tambah banyak. Itu yang biasa terjadi. Banyak kawan-kawan saya yang orang-orang yang ada duit, biasa dia buat macam tu. Kadang-kadang kita berkira duit RM10, RM5, RM50, RM100, kita fikir, oh tak nak aku bagi dah, malam ni tak nak aku bagi sumbangan. Besok ditakdirkan oleh Allah, isteri kamu sakit teruk, atau kamu tiba-tiba patah, lebih dari duit RM100 tu Allah cabut dari kamu. Itu sebenarnya. Jadi saya cuma nak sedikit. Saya ambil masa 5 minit lagi boleh? Boleh. 29.
Pusat Tarbiyah Islam Sarawak, di belakang ni ada statistik jabatan perangkaan. Ini pun satu juga kesilapan kita orang Islam yang telah lama meninggalkan negeri Sarawak. Ini statistik. Siapa yang pernah tengok statistik Jabatan Perangkaan Malaysia? Tak pernah tengok? Statistik ini populasi Islam dan Kristian di Sarawak tahun 1960 sampai tahun 2010. Ya? Tahun 1960, tuan-tuan, Sabah dan Sarawak belum lagi masuk Malaysia, tapi sudah dicula. Ya? Tetapi ketika itu tanah Melayu sudah merdeka. Tanah Melayu merdeka tahun 1957. Sepatutnya hari Sarawak, hari Malaysia ini kena sambut lama dah. Kita kena sambut lama dah. Tapi 2 tahun kebelakangan ni yang disambut. Sebab dia ada rasa perlukan sokongan daripada sana. Sebelum ni dia tak fikir sokongan daripada sana. Dia dah teringat dia cukup kuat kat sini. Jadi hari Malaysia tak penting. 2 tahun penting tu. Tapi sebenarnya itu saya sebenarnya nak bagi tahu kepada kita orang Islam yang kita dah meninggalkan Sarawak lama. Itu saja maksud saya, tidak ada maksud tersirat. Minta maaf. Jadi Sarawak ini merupakan tinggalan penjajah. Kita baca buku sejarah, Sarawak ini tinggalan daripada penjajah British. Ada yang namanya James Brooke, ada yang namanya Charles Brooke, ada yang namanya Vine Brooke. Entah apa-apa Brooke lagi, banyak Brooke kan. Ada banyak Brooke. Jangan risau. Orang hutan banyak. Orang hutan yang hidup kat Pulau Buru. Jangan risau. Jadi selepas Sarawak masuk Malaysia, Sarawak dipimpin 3 orang ketua menteri bukan Islam. Tun Temu juga, Datuk Stephen Kalonikan, Datuk Tawi Seli. Nama dia Tawi Seli. Cik Islam, dia tak Islam. Dia ribat. Jadi saya tanya tuan-tuan semua, jawabnya saya secara jujur. Hari ini tuan-tuan di Sarawak, penganut agama Islam ke atau Kristian yang lebih ramai? Kristian. Sekarang semua kata Kristian adalah lebih ramai. Menurut statistik ni lain. Sekarang Kristian ramai, kita baca statistik. Tahun 1960, Sarawak belum masuk Malaysia. Sarawak masuk Malaysia tahun 1963. Statistik ini kata, tahun 1960 orang Kristian di tanah Borneo Sarawak, jumlah orang Kristian 117,755. 117,000. Jumlah orang Islam 174,123 orang Islam. Sebelum Sarawak masuk negara Malaysia, sebelum masuk, Islam 170,000, Kristian 117,000. Siapa lagi ramai? Islam. Sebelum Sarawak masuk Malaysia. Kita baca statistik ni ke depan. 50 tahun kemudian, 50 tahun merdeka. Merdeka 50 tahun. Merdeka. Kita baca 50 tahun. Tahun 2010. Tahun 2010. Statistik ini menunjukkan jumlah penganut agama Islam 798,713. Setengah juta lebih sikit lah. 700,000. Jumlah penganut agama Kristian 1,256,683. Merdeka. Merdeka. Selepas negeri Sarawak masuk tanah Melayu, jajahan Malaysia, negara Islam tercipta. Orang Kristian meningkat 12 kali ganda. Selepas menjadi negara Islam tercipta, Malaysia boleh. Satu Malaysia. Betul-betul boleh. Sebab tu saya kata ini bukan isu politik, ini isu umat Islam. Ini isu kesilapan kita orang Islam. Bila kita cerita tentang masalah Islam, dia tengok negeri lain, negara lain, dia tengok Sarawak tu orang yang memilih pemimpin kamu. Nampak? Selepas Sarawak masuk Malaysia, negara Islam, orang Islam lagi sedikit, orang Kristian lagi ramai.
Sebab itu saya kata, kadang-kadang saya segan nak kata, bila tanya, kamu negara Islam ke? Tak, kami negeri Sarawak. Mana nak cakap, semua Kristian dalam hati. Lepas tu kalau ada orang Islam pun, orang Islam sana tidak mengamalkan Islam. Saya minta maaf. Di sini saya nampak ramai mana? Agak ramai lah, agak ramai. Kalau di Sarawak, kalau masjid itu tiba-tiba ramai macam ni, orang akan apa boleh? Tapi kalau di sana, masjid, sahabat kita ni dia jadi buat sana. Dekat Kuala Sebuti, Kasanana. Kalau masjid hanya ada tok siap, tok imam, itu biasa. Ataupun tak ada tok bilal, tak ada langsung tok. Tak ada azan, itu biasa. Azan-azan tak ada biasa. Itu biasa. Tapi kalau ramai, dia akan fikir, ini apa ni? Boleh dia kata, ini something. Tidak menghormati rumah Allah. Ada satu kampung di Tanjung Belipat. Orang Islam ramai. Orang Islam mualaf masuk Islam. Penan Islam. Dah boleh masuk Islam, ramai baru. Kampung kawasan saya 1,000 orang yang masuk Islam. 1,000 orang masuk Islam. Wakil rakyat dia semua Islam. Tuan Haji, Puan Hajar. Satu belah agama fardu ain pun tak ada. Negara Islam. Saya tak nak cerita negeri lain dia tak payah. Negeri Johor ke, Selangor ke, semua dah dapat pakar agama semua. Saya nak cerita negeri Sarawak. Selepas itu ada satu kampung Tanjung Belipat, ramai orang masuk Islam, orang mualaf. Dia tak boleh nak buat masjid. Dia hanya tumpangkan surau itu atas Dewan Masyarakat saja. Tumpang atas. Jadi surau ke atas Dewan Masyarakat. Buat masjid tak mampu. Satu kampung tu Islam ramai. Tapi dia buat masjid cantik-cantik, dia buat dekat tempat yang tak ada orang. Dekat kawasan saya ada satu kawasan tu sepupu tepi jambatan, laluan orang, masjid besar, nilai dia jutaan ringgit. Yang ada sembahyang kat situ beruk-beruk. Rupa-rupanya adalah kita orang Islam yang bingung, rupa-rupanya taktik dia nak mengambil tanah wakaf. Lepas tu dia buat bisnes, buat kedai. Isu Islam. Kami buat seminar Islam kena seru. Saya dulu, saya pengacara di TV Al-Hijrah. Saya baik, saya sampai sekarang saya masih buat kerja dengan TV Al-Hijrah, tetapi sebagai freelance buat research. Ya. Kami, ni sahabat kita tahulah kita seminar Islam. Anjuran TV Al-Hijrah bekerjasama dengan unit saudara kita, USK. TV Al-Hijrah ni bawah siapa tuan-tuan? Bawah Menteri Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Kamil yang Muhammad Iran. Entahlah, ini bukan benda yang buruk tentang dia, ini benda yang baik. Di bawah dia yang mewujudkan TV itu. Dan selepas itu, kami ini daripada Jabatan Perdana Menteri. Program kami atas surat TV Al-Hijrah, Jabatan Perdana Menteri bersama dengan USK. Kami pun buat TV Al-Hijrah nak buat satu program siri jelajah dakwah siri pulang ke Gagang. Saya kembali ke Sarawak dan mereka ambil saya buat dakwah semula, masuk panjang, masuk surau, masuk masjid, dan kita buat satu seminar Islam agamaku. Maka kita jemput ramai mualaf, 700 orang, sahabat, 700 lebih, lebih kurang 700 lebih yang datang. Makanan dia orang bawa semua, dia orang masak, betul boleh masak. 5 minit saya buka lima, boleh dengan OCPD masuk. Dia tidak menghormati saya daripada Jabatan Perdana Menteri. Siapa yang tolong benda ni tuan-tuan? Kamu tanya diri kamu, siapa yang tolong? Kamu yang tolong. 5 minit dia masuk, dia kata, Robi, kita tidak membenarkan awak berceramah sebab kita tidak benarkan dia awak berceramah untuk majlis ini, kita nak batalkan ini atas arahan. Arahan macam mana tu? Dia kata, oleh kerana ada info mengatakan kamu ini penceramah parti politik. Dekat mana saya berceramah kat parti politik? Saya pengacara di TV Al-Hijrah. Saya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Oh, sebab kita ada info kita mengatakan awak pernah
Program sekali bersama dengan Presiden Batipas, Tuan Guru Haji Adi. Saya kata, ya betul saya ada tu. Tapi adakah saya berucap masa tu? Saya tidak berucap. Saya datang dijemput oleh Parti Islam bersama dengan NGO yang lain. Saya mewakili NGO Persatuan Darul Fitrah Malaysia menyampai sumbangan untuk ibu tunggal, untuk orang-orang iban saya. Apa salah? Ibu-ibu tunggal di kalangan orang iban, apa salah? Saya tak berucap. Saya memberi sumbangan daripada Persatuan Darul Fitrah. Dan adakah menjadi salah untuk kami bekerjasama dengan mana-mana parti politik? Tidak. Saya kata, kenapa isu saya dijemput oleh Datuk Seri Muhammad Hassan, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan, program UMNO Negeri Sembilan itu tak ada jadi isu. Ini tidak adil. Saya orang media, saya pengacara TV. Siapa panggil saya, siapa jemput saya datang. Amir Idris Negeri Kelantan panggil dia datang. Orang UMNO panggil dia pun dia datang. Apa salah dia? Tapi pelik di Negeri Sarawak. Akhirnya saya jawab, saya lawan. Dia pun tak tahu nak kono celok mana, dia tak tahu. Akhirnya dia kata, kita tetap tidak membenarkan seminar ini atas kerana seminar Islam ini tidak mendapat permit. Seminar Islam kena ada permit. Seminar Islam kena ada permit dalam Dewan. Dan Amir tahu. Seminar Islam kena ada permit. Akhirnya bila inspektor tu call saya, dia pun berbual dengan saya. Saya tak faham kenapa. Kalau mereka kenal dengan saya cakap saya akan ambil semua rakaman ini, saya akan hantar ke Jabatan Perdana Menteri. Sebab mereka ni menyalahi. Seminar Islam tak perlu permit. Lepas tu inspektor tu pun bagus sebab dia orang Semenanjung, orang Melayu kita. OCPD itu, Ketua Polis itu saya tak salahkan dia juga. Dia tu bukan Islam. Dia tu orang kafir, Cina. Tapi yang saya sedih, orang yang bagi info tu Islam. Kalau kamu nak bagi info, itu tanggungjawab kamu sebagai SP dan sebagainya, tak kisahlah istilah pun. Tetapi sebagai Islam, 700 mu'alaf, fardu ain tak lepas, semayang tak lepas. Na'udzubillah, kamu boleh kata isu politik. Saya mengajar atas dasar saya mengajar orang-orang saya. Saya tak tergamak nak berpolitik depan mu'alaf. Na'udzubillah, ini negara Islam. Lepas tu inspektor tu bercakap dengan saya bagus. Ialah sebenarnya kita nak nantilah saya bincang dengan bos saya beritahu bos saya sebenarnya tidak ada isu. Sebab apa, saya pun tak tahu, tak pernah saya tengok akta bahawa seminar Islam kena ada permit. Saya pun sendiri tak pernah dengar apa inspektor tu. Inspektor tu bagus. Kata okey, bincang dengan beritahu apa ni sahabat kamu, ketua kamu, ketua unit kamu. Akhirnya 2 hari kemudian Mun Gokil, Ketua Polis OCPD Piri, dia buat pernyataan. Dia tak kata minta maaf, cuma dia kata dia ada unsur-unsur politik. Tapi program kami semua dah dihalang. Orang datang tu 2-30 kilometer. Tanya sahabat ni, dia selalu datang tu jauh daripada Bulunia, daripada Bulu Sekalung. Dia keluar duit dia sendiri, ibu tunggal 700 itu 600 lebih semua. 600 lebih daripada 700 tu orang perempuan, orang tua-tua. Tergamak kalau kamu nak tengok. Saya menangis. Keluar. Kalau tidak dengan makanan ni semua kami buang keluar. Ini isu Islam, bukan isu politik. Sedih tuan-tuan. Kami nak mengembang dakwah susah. Tapi saya kata dengan sahabat, kita jangan putus asa. Kita buat kita buat satu persatuan, kita sebut Pusat Tarbiyah Islam Sarawak. Ini antara yang banyak membantu kita ketika kita buat dakwah dan ziarah. Saya kata 3 tahun yang lepas, mungkin kalau 3 tahun yang lepas, kita kata kita jangan fikir ada masalah. Kalau kita fikir masalah, kita tak buat kerja. Lebih baik kita buat kerja. Jadi kami membuat politik dengan jemaah-jemaah kita dan kita mohon sumbangan sebenarnya.
sahabat-sahabat kita, jemaah kita yang sampai dah buat pusat tahfiz yang pertama di Masjid Untung. Ada satu dekat itu jemaah-jemaah kita orang Islam yang buat, jemaah-jemaah kita daripada Kuitis. Dan kita mohon sumbangan daripada jabatan Kuitis mengerjakan dakwah dan ziarah selama 3 tahun lebih, tidak ada satu sen daripada duit jabatan. Dia zakat. Kami minta, bukan kami tak minta, tapi tak dapat. Bukan setakat tak dapat, surat jawapan yang tak dapat. Dia tolak ke, dia bagi ke, tak dapat. Jadi dia tak nak bagi, tapi kita tak masalah itu. Tak nak bagi tak apa. Nanti kau jawab dengan rumah. Jadi kita dengan sahabat-sahabat kita, semuanya hasil semua Allah. Semua hasil sahabat-sahabat kita. Buat surau dia panjang, pusat kegiatan di Ulu Sekaut, pusat kegiatan kita buat yang kecil atas sumbangan sahabat kita. Kita adakan kelas. Ada sahabat-sahabat kita yang volunteer jadi ustaz, dibayar oleh jemaah kita, allowance dia 600 duduk sana 2-3 bulan, ajar sikit-sikit 4 kali. Lepas tu dulu di Miring, di Senadim kita buat kelas malam tiap-tiap hari Jumaat. Senadim, kena datang. Tiap-tiap hari Jumaat kita panggil malam-malam sahabat-sahabat kita yang ajar. Dan akhirnya kita kata walaupun kelas itu malam, sesiapa orang-orang yang lahir Islam dia nak jadi mualaf, dia persilakan. Kita sentiasa menerima. Dan alhamdulillah gerakan kita berjaya. Kita buat majlis tahlil disebuti kampung Satap. Orang Islam dan orang bukan Islam datang lebih ramai daripada orang Islam. Boleh tengok dekat Facebook saya, mubalikislam@gmail.com. Diketuai oleh Ketua Imam Anglican Encik Rawal. Sampai hari ini Ketua Imam Anglican bersama dengan kita dalam jemaah Islam. Bila kami pergi rumah panjang, dia bagi tahu kita pergi skuad, dia kata jangan semayang kat tempat lain, semayang kat rumah dia bersih. Ketua Imam Anglican suruh semayang kat rumah dia. Kalau semayang tempat lain takut kotor dia. Alhamdulillah kita dah punya rekod dan kita berjaya. Pernah tak orang kafir datang ke majlis tahlil? Pernah? Itu yang terjadi pada kami di sana. Kita buat majlis tahlil, dia datang padahal kami nak buat dialog. Dia datang tu bukan duduk kat luar, dia duduk masuk dalam. Dia sekali dengar kita bertahlil. Dia duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu bila berdoa, kita aminkan doa. Amin. Saya pun dengar dia. Kita semua amin, dia pun amin. Tapi dia macam segan-segan lah semua amin. Dia aminkan doa, sebab amin. Beruntung orang-orang yang nak bagi Muhammad amin. Itulah sebenarnya yang banyak membantu kita dalam gerakan dakwah dan siaran kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kalau saya sebenarnya kalau ada sahabat-sahabat yang nak menyumbang, boleh masuk dalam akaun kita di Bank Islam, Pusat Tarbiyah Islam Sarawak. InsyaAllah dana-dana ini semua kita gerakkan untuk gerak kerja dakwah dan siaran kita. Kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang yang sakit, saya bagi tahu maaf, pastikan kita orang yang pertama sampai kat situ. Dan kita hantar semua kepada mereka. Semua hantar. Tuan-tuan bagi RM10. RM10 itu nilai besar bagi kami. Walaupun kecil bagi saya, tuan-tuan. Besar bagi kami dan besar di sisi Allah. Kenapa saya cakap macam tu? Di pedalaman yang dah tengah-tengah pekan, pedalaman yang tak ada stesen minyak, RM10 ini kami boleh beli minyak petrol 2 liter saja. 1 liter RM5. 1 liter RM5. Sampai pukul 6 petang saja dijual. RM50 kami boleh beli lebih kurang 10 liter saja. 10 liter dah masuk berapa puluh liter ke dalam. Dia tidak besar bagi kamu, tapi besar bagi kamu. Sebab itu saya selalu mempromosikan pusat dakwah Tarbiyah Islam Sarawak, Kuitis, yang diasaskan oleh jemaah pergerakan kita Islam yang cinta pada perjuangan Islam, dan mereka menyumbang kepada tuan-tuan yang tak boleh pergi berdakwah. Inilah masanya tuan-tuan untuk membantu kita dalam gerakan dakwah, kembalikan mutiara Islam di negeri Sarawak. Itu saja permintaan kita, dan saya harap orang Islam apa saja parti politik kita cari mufakat, kita tambah yang kurang, kita hubung yang pendek, kita jinak yang
tinggal, kita rapat yang rendah, kita sisip yang empang, kita lantai yang lapuk, kita perbaharui yang usang. InsyaAllah kita semua kembali kepada Islam. Boleh insyaAllah ya? Terima kasih atas perhatian. Maaf atas ketelanjuran. Al-malum sajalah. Kalau keris melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah menulis hati, maaf saya bernama diri. InsyaAllah kita berjumpa dengan masalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.